الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على صلاة العالم أسأل المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okay, Alhamdulillah dapat jumpa lagi pada pagi ini. Syukurlah kepada Allah mengizinkan segala ketaatan dan kebaikan itu seperti mana yang kita rancangkan. Okey, kita nak sambung ni bicara pada matbuk dan muwafiq. Okey, kitab dah ada tak? Dah ada. Okey, dah ada boleh baca. Kalau tak ada saya tak baca dulu lah. Kena baca, kita nak baca kitab ni. Sebab dalam dia ada ni, ada apa dalam Fatihah ni ada satu perkataan matbuk muwafiq. Kita kedudukan semayang dalam Islam dia ada beberapa tanda kecil lah. Sembahyang berjemaah, kita tu baca muka 9 boleh tak? Baca muka 9. Sebab dia sebelum topik tu dia ada penaruh-penaruhan yang banyak. Muwafiq dan masbuk. Jumpa muka 9. Muka 9 dalam kitab. Muwafiq dan masbuk. Kitab. Nak baca Rumi pun tak apa, Jawi pun tak apa. Dalam sembahyang berjemaah, jumpa. Dalam sembahyang berjamaah, sama ada berjemaah kerana menunaikan sembahyang wajib seperti zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, atau kerana solat-solat sunat dengan berjemaah. Jadi masbuk dan muwafiq ni berlaku pada solat jemaah, tak kira sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Seperti sembahyang sunat tarawih dan lain-lain lagi. Apa yang lain-lain ni? Yang sembahyang yang berjemaah lah, apa-apa sembahyang sunat yang disunatkan jemaah. Bagi seorang makmum semasa berjemaah dengan imamnya, ia mesti dalam salah satu dari dua keadaan. Bagi makmum, faham? Kalau orang itu sembahyang seorang, tak ada masbuk muwafiq. Kalau orang itu sembahyang seorang, tak ada masbuk muwafiq. Kalau orang itu sembahyang dia jadi imam, tak ada masbuk muwafiq. Kenapa? Hanya yang ada keadaan masbuk muwafiq ini seorang makmum. Bila makmum ni jemaah, tak adalah nama dia makmum. Jadi masbuk muwafiq ini keadaan seorang makmum. Kalau tak erti masbuk muwafiq jadi imam. Senang. Atau sembahyang seorang. Mesti diri dia ni, bila dia berdiri belakang imam, dia mesti keadaan dia sama ada masbuk atau muwafiq. Kalau orang tanya tadi kau sembahyang 4 rakaat, engkau masbuk ke muwafiq 4 rakaat? Aku berdiri lah. Dia bilang kau berdiri lah. Keadaan kau apa? Masbuk ke muwafiq? Tak. Apa masbuk kan? Muwafiq. Tak belajar memang tak tahu. Macam orang pergi haji kan. Buku berapa bulan? 10-11 kot. Betul kan? Kita tanya abang pergi haji ni, haji apa ni buat? Ifrat ke? Tamattu'? Haji tabung haji ke? Tahu dah tabung haji. Dalam surat tabung haji tak cakap. Cakap tak? Ifrat ke cakap? Dia cakap.
Tak cakap Saya tak pernah pergi tabur haji ke, tak tahu. Dalam surat tabur haji, anda ditawarkan pergi haji dan haji anda adalah haji ifrat. Tak cakap? Ada. Tamatuk? Tak ada. Ha? Kita dah tentukan. Nak tentukan nak kena faham lah ifrat ni apa, tamatuk ni apa. Ada orang lagi 3 hari wukuf pun dia buat tamatuk. Ada orang masuk lagi 40 hari nak pergi buat haji pun dia buat ifrat. Bukan kata ifrat mesti masuk ujung. Tak. Kalau ada orang sampai busuh kain ihram ni, dia penerbangan hari kedua dia dah masuk buat haji. Tabung haji dah. Dan dia buat ifrat. Sampai busuh ni, sampai steady je. Tapi steady lah nampak. Ni ada kawan kita lah. Fikir dia pakai ihram tu 30 hari. Tapi sebenarnya tak ada masalah jugalah sebenarnya. InsyaAllah boleh kan. Kita tak boleh kata, no problem, tak boleh. Allah yang bagi kita mudah lah. InsyaAllah boleh. Saya dulu buat ifrat 7 hari. 7 hari dah. 7 hari jugalah. Daripada airport, Isnin, dah pakai ihram lah kat airport. Isnin, tapi tak niat lagi. Kandung Manazil pun niat. Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengan dia. Lepas tu sampai Ahad lepas melontar tu pukul 4 pagi tu. Melontar Jamratul Aqabah. Tahallul awal. Tahallul awal tu dah boleh buka lah. Lepas tu budak-budak kawan-kawan ni. Kawan kita yang dekat bilik atau bilik. 1, 2, 3, 4, 5 orang. 5 orang ke 6 orang tak Mekah. 5 orang. Pasal dia ambil gambar dengan orang. So je bilik, yang keluar, yang tunjuk suara dalam, yang tunjuk sabun. Dia tunjuk suara dalam. Ya, dah boleh pakai suara dalam. Kita tunjuk benda lain pun tak, dia tunjuk suara dalam. Suara dalam lubang, dia tunjuk orang. Yang kata, keluarkan sabun ni, ni nak mandi puan-puan, jangan ketuk pintu, aku nak mandi lama-lama. Bilik air satu, kongsi 5 orang, faham kan? Tahallul awal. Itu tahu tahallul awal. Itu nama dia apa? Ifrat. Itu nak kena tahu. Sama macam kita semayang. Okey, 4 rakaat tadi zuhur, kita ni masbuk ke muafiq. Kita mesti ada satu keadaan. Macam mana nak tahu? Sempat baca Fatihah, ada masa, bukan sempat ada masa baca Fatihah secara sederhana, maka aku dipanggil muafiq. Tak ada masa baca Fatihah secara sederhana, aku dipanggil masbuk. Tu keadaan-keadaan tu yang kena faham. Mungkin rakaat pertama masbuk, mungkin kedua muafiq, mungkin keempat masbuk, mungkin ketiga muafiq, mungkin. Segala kemungkinan lah. Segala kemungkinan. Okey. Bagi seorang makmum tengok kitab semasa berjemaah dengan imamnya, ia mesti berada dalam dua keadaan. Sama ada yang menjadi seorang muafiq bersama dengan imamnya atau masbuk didahului oleh imamnya. Kenapa dikatakan muafiq sama dengan imam? Dia ada masa duduk belakang imam, bersama-sama imam untuk ada masa, tengok slide ni, tarikh tak keluar. Okey, gua ada. Dah. Ada ke tak ada? Tu. Gua ada. Kalau dia kata mendahului, maknanya dia tak ada masa. Didahului oleh imam ni. Maknanya imam ini dah rukuk dalam keadaan meninggalkan dia yang tak ada masa baca Fatihah. Yang tak sempat baca Fatihah. Itu nama dia imam dia didahului oleh imam. Atau dengan lain perkataan bahawa setiap makmum kadang-kadang dia sempat sembahyang bersama imam dari awal lagi. Dan kadang-kadang dia masuk jemaah lewat dekat imam dalam sembahyang. Atau kadang-kadang seorang makmum niat jemaah bersama imam pada awal takbiratul ihram lagi. Tapi bila sampai di tengah sembahyang, makmum tersebut tinggalkan oleh imamnya dengan sebab suatu hal. Okey, kita baca cepat. Oleh itu seorang makmum kadang-kadang dia menjadi seorang masbuk. Kadang-kadang dia menjadi seorang muafiq. Kalau orang kata kita, kau tadi sembahyang subuh 2 rakaat, 2 rakaat tu kau masbuk ke muafiq? Tak tahu. Tak tahu, tak belajar. Tak erti.
Jika semasa dia menjadi muafiq, maka wajib ke atasnya menjaga hukum-hukum dan syarat muafiq. Maknanya mabuk muafiq ni, mula-mula kena faham takrif, kena faham hukum. Hukum apa? Apa dia kena buat kalau dia muafiq, apa dia kena buat kalau dia mabuk. Itu hukum tu. Kalau tidak, sembahyang makmum tidak sah. Tak sah untuk apa? Batal sembahyang. Disebabkan tidak ada pengetahuan mabuk muafiq ni, salah buat. Dia muafiq, dia patut buat ni, dia tak buat ni. Dia mabuk, patut dia buat ni, dia buat benda lain. Menyebabkan batal sembahyangnya tidak sah dan batal. Bukan batal jemaah, bukan tak dapat pahala jemaah. Batal sembahyang. Tu nak kena belajar, jangan batal sembahyang. Dan begitu juga, manakala semasa menjadi seorang mabuk, kewajipan atasnya memelihara syarat dan peraturan sebagai seorang mabuk. Kalau tidak, batal sembahyang. Tu peraturan tu nak kita tahu tu. Ta'rif. Ni. Akak ada beli apa? Cahaya tinggi tak? Atau cahaya tinggi? Cahaya tinggi tau. Highlight. Highlighter. Kan Melayu kata cahaya tinggi. High tinggi. Tinggi cahaya. Highlight. Light cahaya kan? Akak boleh ambil cahaya tinggi, akak tanda. Tarif. Ni penting. Ada cahaya tinggi. Tu cahaya tinggi tu. Ni nak pergi Dewan Bahasa ni, mampu dia buat semarah. Tak pandai cakap benda memang tak salah. Ada khusus solat Dewan Bahasa ni 2 hari ni. Muafiq. Dia bagi takrif muafiq. Muafiq. Maksudnya, saya dah tuliskan slide dah ada dalam kitab. Maksudnya, maknanya ialah seorang makmum. Tak boleh jadi imam cakap dengan orang. Saya tadi jadi imam, saya muafiq. Jangan cakap macam ni. Salah. Saya jadi imam tadi saya muafiq. Saya jadi imam tadi saya mabuk. Salah. Imam tak ada title mabuk muafiq. Ialah seorang makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri imamnya, di mana ia sempat berjemaah dengan imam sekadar masa yang membolehkan ia baca surah Fatihah. Itu takrif dia. Dia ada belakang imam dan dia ada masa baca surah Fatihah. Ni. Hingga tamat mengikut pertengahan. Pembacaan pertengahan di kalangan aruf atau uruf orang ramai. Selalu kalau dipakai, selalu kalau dia sebut uruf, bukan aruf. Uruf orang ramai. Uruf ni apa? Kebiasaannya orang ramai baca Fatihah macam mana? Kadar sederhana lah tu. Ambil perhatian perkataan tu. Tidak berdasarkan bacaan makmum dan tidak berdasarkan bacaan imam, tetapi berdasarkan bacaan orang ramai baca macam mana. Orang ramai baca Fatihah ni kadar dia macam mana. Jadi kadar itulah dikatakan dia sempat diri belakang imam dan dia ada kadar orang boleh baca Fatihah pada speed yang sederhana. Kadar ni speed. When the clock started, bila? Bila dia berdiri belakang imam dia, Allahu Akbar. Tak. Tu dekat Melaka tu kita buat kan. 1, 2, 3, 4. Tu tap tu. Dan bila the clock stop, bila clicking tu stop. Tak. Bila makmum imam Allahu Akbar, stop. Mana jam tu stop. Masa tu habis. Jadi daripada dia mula takbiratul ihram tu sama ada dia masuk semayang atau dia bangun rakaat kedua, ketiga ke keempat ke dia bangun daripada awal ke atau daripada sujud kedua ke dia bangun Allahu Akbar. Maka masa tu mula, imam rukuk, masa tu habis.
Adakah daripada masa dia mula berdiri tadi tu, takbiratul ihram tadi tu, dengan imam tu rukuk, adakah dia punya masa untuk baca Fatihah pada speed yang sederhana? Itu soalan dia. Kalau dia punya masa, dia dipanggil muafiq. Kalau tak punya masa, dipanggil masbuk. Tu je, nak faham. Bukan kira saat. Lepas tu kita kena baca Fatihah ni dalam kadar sederhana. Yang ulama' dah mudahkan kita lagi, lebih kurang 25 saat. Jadi kalau kita baca tu 25 saat, memang kita dah rukuk kat luar 25 saat. Jadi kalau kita baca tengah-tengah, dia rukuk, kita tahulah kita tak ada masa. Kenapa? Masa tu ialah lebih kurang 25 saat. Jadi bila kita ada masa, kita bukan muafiq. Kita nama apa? Masbuk. Benda ni tak payah nak faham. Tapi kita kena faham. Dia tak payah nak faham. Bukan dia baca Fatihah atau tidak. Dia ada masa tak? Kalau ada masa, dipanggil muafiq. Kalau tak ada masa, dipanggil masbuk. Tu je pada dia. Pada uruf orang ramai, pada kebiasaan orang ramai baca, kadar speed macam mana? Kelajuan. Ulama' dah bagi, guru dah bagi 25 saat. Tapi dia baca Fatihah, kadar yang biasa lah. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Okey, itu nama dia muafiq. Muafiq. Imam dalam tarawih, rakaat kedua, baca Fatihah. Kita ni nak dapat abdal, kita dengar lah dia baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku baru baca tengah-tengah, dia dah baca ahad. Kita baca Malik Yaumiddin, ahad. Dia kata sudah. Allahu Akbar. Okey. Kita pula masbuk lah aku. Allahu Akbar. Batallah sembahyang. Batal sembahyang. Ada masa. Mana ada masa dia baca qul Allah? Bukan dikira daripada baca qul Allah. Dikira daripada kita bangun rakaat kedua tadi sampai dia rukuk. Bila kita bangun rakaat kedua, imam pun rakaat kedua. Imam baca Fatihah, betul? Kita diam. Imam baca qul Allah, kita baca Fatihah. Kita ada masa tak daripada kita bangun rakaat kedua sampai dia rukuk tu, kita ada masa tak baca Fatihah? Tu masa. Ada? Ada. Jadi kita ni apa? Muafiq, jangan rukuk kak. Ini semua bantai masbuk je. Tak apa lantak dia nak baca Inat Tohina. Masbuk dia kata. Masbuk. Patahlah imam tu. Semua nak tanggung Jadi apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Janganlah sampai tertinggal 3 rukun yang panjang. Kena baca Fatihah. Kenapa? Saya ada ample time. Saya ada masa cukup daripada mula saya berdiri sampailah imam tu baca Fatihah, saya dah berdiri lah. Imam tu baca qul Allah, walaupun dia baca pendek, dia baca cepat, tapi saya ada masa. Saya ada masa. Jadi saya kena ambilkan Fatihah. Kecuali saya bangun, saya tunjuk tadi lah, bangun lambat bangun sampai atas, imam baca qul Allah. Saya mula berdiri, imam baca qul Allah ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ada 10 saat je berdiri dengan dia. Saya bangun lambat tadi. Saya berdiri lambat. Sakit kaki ke apa benda ke. Masa tu baru dalamkan maghrib. Jadi saya kata yang important thing nak tahu bila masa mula, bila masa habis. Masa mula bila takbiratul ihram makmum. Masa habis bila rukuk imam. Itulah faham dia. Masa yang dimiliki oleh makmum. Faham ke macam pening-pening kalau faham cakaplah Alhamdulillah. Allah beri fahamkan lah ya. Allah yang beri faham. Kita usaha belajar je. Saya usaha je menyampai. Allah yang beri faham, Alhamdulillah. Tak faham, ya Allah, aku nak cuba lagi faham. Tanya kawan
bincang-bincang, bincang-bincang buat satu buku, bincang-bincang macam mana mantuk ni gini-gini, oh ni, okey ni, ni tak pasti ni saja Ustaz. Itulah. Ilmu ni dia hidup dalam dada bila dia kena muzakarah. Muzakarah ni dia berbincang lah. Bincang. Dia akan hidup dalam dada kita. Sebab tu kena ambil bahagian. Dalam muzakarah ilmu ni kena ambil bahagian. Okey. Dia baca beberapa dia terus support. Kita memang tak cepat. Terbuat. Itu ada definition makbuk ke ataupun makbuk. Sebab dia baca tu 20 saat, maknanya tak cukup untuk kita baca habis. Kita baca siratal ladzi di dalam rukuk. Sebab kita dah kira dah speed kita, kalau baca kadar macam bila walak tolin tu, memang 20 saat, memang kadar sederhana. Kita tak habis pun dia rukuk. Kita boleh rukuk. Tak ada masalah memang cepat. Cepat-cepatlah, kau cepat aku masuk. Kau cepat aku masuk. Ada lagi cepat, 10 saat ada. Kata maghrib kan tengok, dia baca bila baca bunyi apa 1, 2, dia baca perlahan. Siratal ladzi. Rakaat ketiga, kita baru tengah-tengah dia dah rukuk dah. Terutama budak-budak muda-muda ni lah. Dah rukuk. Masa tu kita kena decide dengan segera. Apa title aku? Apa aku dipanggil? Kalau tak pasti, aku ni ada masa ke tidak sebenarnya. Jadi kena ambil apa? Kena ambil muafiq. Dalam kitab kata. Ambil muafiq, ambil Fatihah. Sebab tu masa tu kena decide. Sebab apa? Kita nak bertindak ni. Nak rukuk ke? Boleh rukuk, tak rukuk. Okey. Tarif matbuk. Sebab tu nak belajar ni apa-apa ni kena pegang tarif dulu. Maksudnya seorang makmum, makmum lagi, yang tidak sempat. Tadi muafiq, seorang makmum yang sempat. Nampak tak perbezaan itu? Matbuk yang tidak sempat, muafiq yang sempat. Tengok atas tu. Berjemaah semasa berdiri, qiyam imamnya, sekadar masa membaca Fatihah, tidak sempat dengan bacaan pertengahan, tidak sempat baca, tak ada masa pertengahan, tidak terlalu cepat, itu pertengahan maksud, dan tidak terlalu lambat. Malahan perhitungan baca Fatihah itu tidak berpandukan perbacaan imam dan tidak pandukan bacaan makmum, bahkan mengikut bacaan aruf atau huruf orang ramai. Mana-mana makmum yang tidak sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri, imamnya sekadar masa membolehkan ia baca Fatihah dengan kadar sederhana hingga selesai, dinamakan dia masbuk. Nanti kita tengoklah contoh yang bagi lah. Masbuk dan muafiq boleh berlaku ke atas seorang pada 4 rakaat. Bukan yang kita faham rakaat yang dia masuk. Ni yang kita faham dululah. Ini yang kita belajar kat sekolah. Ini yang kita faham. Rupanya boleh berlaku pada mana-mana rakaat. Rakaat pertama, Allahu Akbar. Sempat baca Fatihah. Rakaat kedua, bangun-bangun, tengah-tengah. Tak sempat baca Fatihah. Rakaat pertama, muafiq. Rakaat kedua, masbuk. Rakaat ketiga, sempat ada masa baca Fatihah. Muafiq. Rakaat keempat, tak sempat pula baca Fatihah. Dengan kadar sederhana, masbuk. Jadi 2 muafiq, 2 masbuk. Ada orang 4-4 dia jadi masbuk. Sampai-sampai dia Allah Akbar, 5 rukuk. Dia rukuk. Dia panggil masbuk. Rakaat kedua nak bangun pula lambat. Kaki sakit. Begitu begini. Sampai atas, imam tengah baca qul huwallah. Imam tengah baca qul huwallah Dia baca sikit, imam rukuk. Dia naik lambat dia dah. Jadi tak ada masa nak baca. Rukuk pula, masbuk lagi.
Rakaat ketiga nak bangun tahiyat awal. Lagi sekali. Ke depan, ke belakang, ke belakang, tergabur sana, tergabur sini bangun. Bangun-bangun imam tengah baca surah Al-Lazi. Dia baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam dia baca tengah, imam rukuk pula. Rukuk lagi, masbuk lagi. Keempat pertama, masbuk lagi. 4 rakaat dia masbuk. Sah? Sah. Nanti takut lepas semayang imam bangun dia buat macam ni. Kenapa mam? Banyaknya aku nanggung Fatihah orang. Aku semayang dengan makcik-makcik ni, dengan pakcik-pakcik ni, tak sempat saja Fatihah dia. Aku terasa berat aku tanggung Fatihah dia. Kenapa? Masbuk. Masbuk. Ada orang 4 rakaat dia ada masa baca Fatihah. Muafiq. Ada orang 2 rakaat sempat, 2 rakaat tak sempat. Masbuk dan muafiq. Lepas tu kalau kita orang tanya masbuk apa? Masbuk ni maknanya seorang makmum. Kita cakap makmum dulu. Makmum yang tidak sempat membaca ni masbuk tidak sempat, tidak ada masa pada kadar bacaan yang sederhana, buat dalam bracket 25 saat di belakang imam untuk membaca Fatihah pada solat jemaahnya bersama imam. Itulah. Tak sempat, nama tak ada masa, nama masbuk. Ada masa, nama muafiq. Tindakan dia apa? Masbuk, tindakan dia terus rukuk. Muafiq, tindakan dia mesti habiskan Fatihah. Imam tak boleh tanggung. Jadi faham bagaimana berlaku masbuk, bagaimana berlaku muafiq, dan faham pula action need to be taken. Tu orang kampung kami cakap itu. What action need to be taken when you call yourself masbuk? I don't know Ustaz, I don't know sepatah haram. Why you don't know? You tak belajar. Well, you know me, I'm very busy. Hari Sabtu I pergi pasar tani. Datang sini dulu, baru pergi pasar tani. Kau pergi mabuk orang ni buat apa? Orang belajar masbuk, kau mabuk orang ni. Belajar dulu. Jangan jadi bengong. Kenapa? Takut semayang batal, tak tahu. Mana tahu tak belajar. Satu, tarif muafiq. Dah faham muafiq apa? Apa hukum dalam agama, tindakan yang mesti dibuat bila orang itu nama dia muafiq. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahawa orang yang muafiq itu, dia repeat balik. Kenapa dia repeat? Pentingnya tarif. Itu memang kaedah kat buruk begitu. Repeat tau, diulang. Kenapa? Orang pondok pun tahu juga. Repetition is a mother of knowledge. Orang juga tahu. Repetition is a mother of knowledge. Mengulang-ulang itu adalah ibu kepada pengetahuan. Pengetahuan. Itu ada latih tubi kan. Ada apa, ulang. Ulang kaji. Itu diulang balik. Sebagaimana dijelaskan. Kalau tak ulang pun tak apa, orang tahu. Tapi dia cakap bahawa orang muafiq. Muafiq tau, bukan munafik. Saya dengar orang cakap ni, Ustaz kalau kita semayang munafik macam mana? Bukan munafik, muafiq. Munafik ni apa? Semayang, mulut sebut, hati kat lain. Itu semayang munafik. Leka, lalai. Semayang tadi subuh sebut, Rabbi pilli warhamni, ya Allah rahmati aku, ampunkanlah aku, rahmati aku. Tapi hati dia, aku pasal tani kan nak beli apa Nampak si munafik tengah semayang. Dulu guru kata, kau perhatikan si munafik tengah semayang. Hati dia kat tempat lain. Kata Allah pandang pada batin, pandang hati. Pada zahir, pandang syarat. Betul tak? Jadi bila bertemu syarat, rukun, sah dan batin, itulah nama dia hakikat solat. Tapi tak ada kira solat bila hati di tempat lain. Itu munafik. Itu nama munafik. Munafik dalam solat. Subuh jadi subuh munafik, zuhur jadi zuhur munafik.
Ustaz, apa beza munafik dengan masbuk? Bukan munafik. Muafik. Sebut nama betul sikitlah. Muafik. Ialah makmum yang sempat berjemaah dengan imam semasa berdiri qiyam imamnya. Dan kesempatan jemaah dengan imam itu hendaklah mempunyai kadar masa yang bolehkan beliau baca Fatihah. Beliau itu adalah makmum. Hingga selesai dengan bacaan orang ramai. Apa maksud bacaan orang ramai? Tak perlahan, tak cepat, tak lambat. Orang ramai selalu biasa macam mana? Orang ramai biasa je. Selalunya yang dikatakan mengambil empat harakat pada ma'arif sukun tu macam orang ramai lah. Maksudnya tak cepat, tak lambat. Dia ma'arif sukun ni 3 wajah, 2, 4, 6, betul? Jadi macam 4. Jadi kalau kita baca 4 pada kadarnya sederhana, dia akan capai lebih kurang 25 ke 30 saat. Hukum bagi orang muafik. Muafik ni apa tadi? Sempat ada masa. Dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun. Tertinggal jarak. 3 rukun yang kategori dia panjang. Rukun apa ni? Rukun fi'li. Kena tulis tu. 3 rukun ni fi'li. Fi'li ni ada 6 rukun. Berapa panjang, berapa pendek? Fi'li ada 6 rukun. 4 panjang, 2 pendek. Apa 4 panjang? Berdiri. Rukuk. Sujud. Duduk saya akhir. Ini nama dia rukun yang panjang. Panjang apa? Dia boleh buat lama-lama. Tempoh masa buat tu boleh lama-lama. Fi'li ada 2 rukun yang pendek. Apa rukun pendek? I'tidal. Lagi? Duduk antara 2 sujud. Jadi fi'li ni pecah 2. Fi'li ni rukun apa? Bahasa Melayu ni rukun apa? Fi'il. Fi'il. Perbuatan apa? Solat. Perbuatan jasad. Jasad. Kalau rukun qalbi, perbuatan Hati. Qalbi ni hati lah, hati. Kalbu. Nama dia hati. Okey. Dimaafkan maksud apa? Taklah batal sembahyang dia. Tu nama dimaafkan. Taklah batal sembahyang dia. Taklah didakwa dia batal sembahyang. Tak dakwa batal sembahyang. Tak jugalah berdosa. Dimaafkan ni maknanya mengelakkan dia daripada batal. Tak dibatalkan sembahyang dia. Sebab kalau orang tertinggal berukun dengan imam, sembahyang dia batal. Sembahyang dia batal. Sembahyang dia batal. Dia baca tayat awal. At-tahiyyatul mubarakatus solat. Gitu. Imam dah bangun. Takat ketiga. Dah lah tu. Was-was pula. Assalamu. Gini. Ni ada orang buat tau. Ni dah berdiri ni. Pap imam rukuk. Masih dari awal. Pap imam tidal. Dia dah tertinggal satu rukun. Ini satu. Imam berdiri aja. Batas sembahyang dia. Kenapa? Dia tertinggal 2 rukun dengan sengaja. Kenapa? Dia baca perlahan-lahan. Kalau baca imam bangun je lah. Kenapa? Itu bukan benda wajib baca tayat awal. Imam diri, dia masih baca ini. Imam rukuk, dia masih baca ini. Imam tidal, dia batal. Kenapa? Dia tidak dimaafkan. Kenapa?
tertinggal 2 rukun dalam solat. Tak kira panjang ke pendek. Nampak? Kita sembahyang zuhur. Kita baca surah. Kita baca panjang-panjang. Sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada imam rukuk. Wallazi araja mar'a fajala wusa'an ahwa imam tidal. Sanu juga pada tansa dia turun aja pada sembahyang. Apa? Satu rukuk, satu idal. 2 rukun. Turun ni dah 3 dah. Turun je pada sembahyang. Kenapa? Tertinggal 2 rukun. 2 rukun tinggal. Kenapa tinggal rukun? Dia pergi baca surah panjang nak buat apa? Sembahyang ni patut nak kena ada ilmu-ilmu ni. Nak kena ada ilmu-ilmu ni. Nak kena ada ilmu-ilmu. Dia baca kunut. Imam dah habis kunut dah dia turun. Dia baca doa tambahan untuk diri dia. Ya Allah, gini, Palestin, Syria, Mesir, apa putih syahid, syuhada, apa semua. Imam sujud, 1 rukun. Imam bangun, duduk sujud, 2 rukun. Imam sujud balik, dia tak turun lagi. Maka dikatakan tertinggal 2 rukun, maka batallah solatnya. Nya apa? Makmum tu batal. Lepas tu, campur panjang pendek. Dekat situ tak kira panjang dan pendek. Iktidal pun dikira, duduk atau sujud dikira. Lepas tu akak dengan abang datang masjid, datang surau semayang, itu satu benda yang baik. Tapi jangan lupa pair dia adalah ilmu. Pair ni pasangan. Pasangan dia adalah ilmu. Manusia ni hidup berpasang-pasang. Kadang-kadang dah biasa ada pasangan, tiba-tiba pasangan meninggal. Rasa, tu ada orang cakap saya, Ustaz, saya tak lupa arwah isteri saya. Kahwin berapa lama Abang Haji? Saya kahwin 53 tahun. Wow. Saya tak lupa, tak apalah cerita. Ustaz ingatan saya kuat. Tak apa, dah lama tu hilang. Saya berapa lama dah arwah meninggal? Saya kenal lah arwah tu, 3 bulan. Baru lagi dia kata. Saya tunggu dia cakap kali kedua je. Kalau kali kedua dia cakap, Ustaz saya tak boleh, saya nak cakap tu benda je. Abang cakap lain. Aku tunggu dia kata je. Tapi dia tak cakap lagi, okey lah. Kalau cakap lagi, saya lagi tak boleh. Abang cakap lain. Tengok, ada orang lain tu, orang lain kata dia dah payah sangat kan? Saya semayang pun saya ingat dia Ustaz. Kalau sampai peringkat tu, Abang Haji kahwin lain lah. Apa payah sangat? Kalau perempuan ni tu. Baca apa tadi ya? Memang cakap kahwin lain tu. Abang Haji? Abang Haji pun lupa kahwin lain lupa. Dimaafkan kepadanya tertinggal jarak 3 rukun yang panjang daripada imamnya. Maaf ni makna apa? Tak batas sembahyang. Tidak termasuk rukun-rukun pendek. Tak termasuk rukun pendek. Apa rukun pendek dalam solat? Dalam rukun pendek, iktidal, duduk antara 2 sujud. Itu rukun pendek. Rukun panjang apa? Berdiri betul, rukuk, tamanninah, sujud, tamanninah, duduk tahiyat akhir. Ni 4 ni rukun panjang, 2 tadi rukun pendek. Kalau dia kata tertinggal 2 rukun, termasuk panjang pendek. Kalau dia kata dimaafkan tertinggal 3 rukun yang panjang, tak termasuk pendek. Tu nak kena faham. Rukun-rukun yang panjang itu seperti, dia bagi contoh. Rukuk dan sujud. Manakala rukun pendek seperti dia duduk sujud, kenapa dia tak sebut lain? Kenapa tak sebut berdiri? Kenapa tak sebut duduk tahiyat akhir? Kenapa dia kata seperti rukuk dan sujud? Kenapa? Kenapa dia sebut 2 je? Takkan ada 4. Kenapa? Ini 2 ni kalau miss, habis. Diri. Sebabkan dia muafiq, maka dia kena habiskan Fatihah. Muafiq apa? Dia ada masa. Tetapi dia baca terlalu perlahan. Sedangkan masa untuk baca sederhana cukup untuk dia, tapi dia baca terlalu perlahan.
atau dia gagap atau gagap. Kecuali was-was tak terima. Dia gagap. Jadi imam itu rukuk. Rukuk. Satu rukuk panjang. Imam itu iktidal. Imam itu sujud. Ini 2 rukuk panjang. Imam itu duduk atau sujud. Ini tak kira. Imam itu sujud. Ini rukuk panjang ketiga. Jadi rukuk panjang yang terlibat adalah rukuk dan sujud. Sebab tu dia sebut sini rukuk dan sujud. Imam bangun daripada sujud kedua, dia masih lagi tak dapat baca Fatihah, dia mesti pergi mendapatkan imam. Apa maksud mendapatkan imam? Kalau sujud kedua tu dia tengah baca Fatihah lagi, imam bangun tayat awal, dia kena terus pergi tayat awal. Dan kena tambah 1 rakaat. Itu nama dia mendapatkan imam. Bukan pergi kat imam, I love you. Bukan. Janganlah bodoh sangat. Aku cakap Melayu tau. Mendapatkan bukan pergi sebelah dia. Bukan. Mendapatkan ni pergi sama dengan apa imam tengah buat. Saya hari Jumaat lalu kalau subuh saya sembahyang Masjid Negara. Sebab saya nak pergi pejabat kerajaan mengajar kan. Tadi saya pandang imam tu lepas sembahyang kan. Dia budak muda lah. Dia baca, selalu dia orang baca tu lah. As-Sajdah dengan surah Al-Ihsan kan hari Jumaat. Nampak dia salam. Saya tiba-tiba teringat kisah imam Masjid Negara kena lempang. Kena lempang. Bila dia kelempang tu dia jatuh, dia buat pengumuman kita ulang semayang. Dia sebenarnya bukan ulang semayang. Bila dia kelempang tu, lepas tu orang belakang ni sambung. Dan ada orang kena mesti berhenti pegang budak ni. Budak ni gila ni. Bukan ulang semayang tak. Sambung. Adalah orang kata macam mana imam tak erti. Tak, bukan gitu. Kita kena faham. Suasana tu panik tau. Orang yang tahu pun kadang tak tahu apa nak buat. Panik. Kalau orang datang lempang kita, betul tak? Tengah semayang orang lempang kita. Saya kadang dengar Pak Imam tu, saya ada sekali tu saya semayang Jumaat, Pak Imam tu dia keluar, dia nampak saya. Dia kata, bang, dia kata, nampak tak ada perempuan lalu tu? Ada tadi, saya tengah baca Quran dia lalu. Jalan laju ke lalu. Wah, dia tu tengah, dia tengah apa? Kena ngasuh. Dia selalu kena ngasuh. Jatuh saya bila orang lalu, saya pandang. Risau juga. Dia memang kalau orang hati tak tenteram ni saya masjid. Memang itulah. Tapi kadang-kadang kita memang dia bertindak benda yang unpredictable. So, unpredictable tak? Dia ambil rehat dia empuk pada kita. Itu yang risau. Unpredictable. Sebab tu kalau saya di negara ni kalau pukul 7 orang datang vacuum. Kerja lah. Dia pakai baju company. Baju merah. Jadi kalau pukul 7 ni kita kena duduk luar lah. Bagi orang buat kerja kan. Dia lap macam main apa benda. Itu yang saya dengar aku. Saya kadang-kadang jadi risau juga dengan negara ni. Orang lalu saya tengok. Kau janganlah mengacau-acau kali ni. Nak mengacau kau balik rumah. Sebab apa? Unpredictable. Tapi demi Allah tu saya dengar orang la ilaha illallah lah saya dengar. Lepas tu dah pukul 7, dah tak ada orang. Saya seorang, ada dekat sana ada abang tu, dia mungkin dia tidur, tua juga lah, pakai kemeja. Saya dengar la ilaha illallah, saya dengar. Ni tengah baca Al-Kahfi, hari Jumaat. Orang kata la ilaha illallah, tengok. Di belakang tengok, tak ada. Wah, ini kalau Mastika ni ada ni aku cakap dengan Mastika ni. Tuan Mastika lah. Tuan Mastika. Dia masuk Mastika ni. Tunggu saya kata, saya dengar jelas, saya bukan hayalan. La ilaha illallah. Saya tengok mana suara ni. Dan dia yakin bukan dia. Pada dia ni. Lepas saya pergi tengok dekat mulut dia. Takut dia kan. Bukan dia. Nanti saya nak tanya dengan itulah. Nak tanya, ada jaga tu kan, jaga teknologi hitam. Nak tanya dia, pernah ke? Nak tanya. Dia kalau dia cerita memang best lah. Mastika kau dapat dia tu. Tapi dulu kan orang tua-tua cakap kan, kalau dalam masjid ni jin-jin yang masuk tu jin baik. Jin baik, jin Islam lah dia kata.
Biarkanlah dia. Dulu ada ustaz kata apa? Kami ni dia kata jamaah tahir 2 pagi. 2 pagi. Jadi isteri semayang, lepas tu kami semayang depan lah. Lepas tu dia kata dulu pernah kami semayang 3 orang pukul 1 pagi. Sebab tak tahulah apa benda hujan dengan jam. Semayang 3 orang tapi bila amin tu dengar 20 orang. Dia kata ustaz dia kata biasa. Jangan takut. Kenapa? Dia pun nak jemaah juga. Siapa dia tu? Si dia. Janganlah tanya siapa. Dia baik lah, dia baik. Kalau dia baca. Biar dia, amin. Jangan toleh belakang. Imam makro toleh belakang. Apa pula? Kau 2 orang macam. Ni datang ni. Naik pada Roma kejap. Bagi turun balik baca surah. Baca apa? Ayat kursi. Tak payah baca ayat kursi. Itu hantu. Bolehlah nanti try lah semenjak guru pagi kat sini. Try. Dia tak kacau kita. Dia ni orang baik. Jin yang baik, jin Islam. Dia kata, rukuk, sujud, kenapa? 2 ni yang terlibat dalam menentukan 3 rukun yang panjang. Yang kita faham ni. Rukun pendek apa? Iktidal. Duduk atau sujud. Kenapa dia cakap tu? Memang 2 tu saja. Sebab ini yang melibatkan proses kemaafan ni. Kemaafan ni, proses dia antara tu ada rukun pendek, antara tu ada rukun panjang. Juga dikenaki ketinggalan 3 rukun panjang itu tidak termasuk, tidak dikira duduk istikharah, iaitu duduk sebentar selepas sujud kedua sebelum bangkit. Itu tak masuk. Sebab apa? Itu bukan rukun, itu sunat kau tak? Istirahat ni. Dulu kalau Tuan Guru Haji Ridauddin, masa dia baca, kami belajar, tak habis lagi kitab ni, jangan baca lagi ni. Munatil Musalli. Ni masuk tahun ke-10. 10 tahun tak habis lagi. Covid 2 tahun dah tolak. Ni 9 tahun dah patutnya. Dia 11 tahun dah belajar dengan dia. Dia kata, ayah kami ni bapa dia lah, Tuan Guru Haji Wahab Penanti. Ayah kami kata, rehatlah dalam semayang supaya Allah beri tenaga luar semayang. Itulah kata dia. Rehat apa? Duduk istirahat. Tahu istirahat kan? Saya tunjuklah, dah tahu lah. Tunjuk kedua, nak naik rakaat ketiga. Atau nak naik rakaat kedua atau rakaat keempat. Allah rehat. Tolak tangan. Naik kedua. Macam tu. Bila ada perkataan rehat, nanti ada perkataan tenaga. Orang kalau adat dia kan nak bertenaga ni rehat lah kejap. Betul tak? Rehat dalam solat, moga-moga, ini bukan hadis ini ulama kata, Allah beri tenaga kat luar solat. Kuat. Tenaga kuat. Mengamuk angkat washing machine seorang ni. Wah, kita wah. Macam hak tu hak. Lekat batik jadi hijau. Apa hal ini aku ni. Jadi hak mengamuk. Suami tak tolong masuk kain. 6 bulan sekali beli washing machine. Apa saya you tiap-tiap 6 bulan beli washing machine. Saya bini hak. Allah beri dia tenaga. Moga-moga begitu. Moga-moga. Bukan kita kata mesti ya, taklah. Allah nak beri, Allah berilah. Tapi setiap perbuatan dan solat tu, setiap perkataan tu, dia memberi makna yang tersendirilah. Duduk istirahat. Dia tak kata duduk sebentar Duduk istirahat. Maknanya setiap rakaat ni dia ada rehat. Kalau rakaat kedua nak pergi ketiga, rehat dia adalah duduk tayat awal. Faham? Rakaat pertama nak pergi kedua, tak ada tayat awal. Tapi ada satu berhenti sekejap, nama dia istirahat. Habis tu, lepas satu nak pergi dua, istirahat. 2 nak pergi 3, duduk dia rehat apa? Tahiyat awal. Tu maknanya antara rakaat tu mesti ada break. Duduk sekejap. Itu nama dia istirahat. Okay. Contoh-contoh dan gambarannya.
seorang makmum. Makmum, diulang balik betul tu Seorang makmum yang muafiq. Takkan berlaku seorang imam yang muafiq. Tak. Dia benda ni jadi pada makmum. Seorang makmum yang muafiq sedang sembahyang berjemaah. Sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, dia sudah rukuk. Maka makmum berkenaan mendapat rakaat itu kerana ketinggalannya daripada imam belum masuk rukun keempat. Muafiq ni apa? Mula kena faham dulu. Makmum yang muafiq maknanya ada masa untuk baca Fatihah kadar sederhana. Dan dia rukuk sedang sembahyang jemaah sebelum imam qiyam berdiri tegak daripada sujud yang kedua, maknanya imam nak naik rakaat kedua, dia sudah rukuk, maka makmum gunakan dapat rakaat. Saya berdiri ni, saya baca Fatihah. Saya memang ada masa. Bukan saya tak ada masa, saya ada masa. Tapi ada beberapa sebab, saya masih baca lagi. Rukuk, satu, rukuk panjang. Istidal, tak ada beri apa-apa. Imam sujud, ni dua rukuk panjang. Bila imam bangun, saya tinggal dua rukuk panjang. Imam duduk antara dua sujud. Imam sujud, imam sudah melakukan rukun panjang ketiga. Kalau sebelum dia sujud kedua ni, sebelum dia bangun, saya rukuk, okey. Baca biasa. Maknanya saya dapat rakaat. Tapi kalau dia sujud yang kedua tu, dia bangun. Tak kira lah bangun untuk tayar awal ke, bangun untuk tayar akhir ke, bangun untuk rakaat ketiga ke, bangun untuk rakaat kedua ke, tak kira. Dia bangun, saya masih baca Fatihah, saya dikatakan tidak dapat rakaat, saya mesti mendapatkan imam. Faham? Kalau imam ni bangun rakaat kedua, saya kena tetap berdiri dan tak boleh rukuk selagi imam tak rukuk. Kenapa? Saya mesti ikut apa imam sedang buat, diri rakaat kedua, saya berdiri. Jadi saya ni masih rakaat pertama. Nanti imam beri salam, saya kena tambah satu rakaat. Kenapa? Saya tak buat rakaat pertama tadi. Ni nampak tak? Bila makmum itu tertinggal 3 rukun panjang, dia mestilah mendapatkan imam. Perkataan mendapatkan imam ni kena follow imam tengah buat apa. Kena follow imam tengah buat apa. Jadi kalau jumlah dia adalah 4. Kalau ikutlah. Rukuk, kalau semua rukun lah. Iktidal, 5. Sujud, sujud. 5. Tapi tolak 2 rukun pendek, 3 rukun panjang lah. Kalau dia tak ikut imam lepas lagi satu rukun, batas sembahyang dia. Jadi dia kena immediately tahu what action need to be taken. Imam dah bangun tu. Sujud kedua ni. Aku kena buat apa ni? Nanti fikir dulu lah. Dalam kitab kata. Lambat. Sebab tu ilmi fiksudu dia kena ada kat dada lah. Dia kena buat apa. Seorang makmum yang muafiq. Apa muafiq lagi? Ada masa baca Fatihah. Sedang sembahyang jemaah. Sebelum imam duduk tahiyat akhir, makmum berkenaan sudah rukuk. Yang kes pertama, imam tu sujud kedua, dia nak bangun rakaat kedua. Kes yang kedua, imam ni sujud kedua, dia nak bangun tahiyat akhir. Tak kira lah imam tu nak pergi mana. Janji sebelum dia bangun dari rakaat kedua, dia rukuk, hukumnya dia juga mendapat rakaat itu. Okey, baca pelan-pelan lah. Kedua-dua contoh di atas menunjukkan bahawa makmum berkenaan masih lagi berada dalam jarak 3 rukun dengan imamnya. Belum lagi masuk rukun keempat. Sebagaimana contoh-contoh di atas itu, bahawa rukun-rukunnya renggang atau jarak antara imam dan makmum ialah 3 rukun dikira daripada rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Inilah nama dia 3 rukun yang panjang.
Okey. Dekat sini pernah belajar tak maghrib muafiq ke Jerman? Tangan belajar malam-malam lah. Tak belajar. Jika seorang muafiq, ingat lagi, muafiq apa? Dia ada masa baca-baca. Itu sembahyang berjemaah. Apabila imamnya sudah berada dalam qiyam kedua untuk baca Fatihah, tapi makmum berkenaan masih lagi berada di qiyam pertama, belum habis lagi baca Fatihahnya. Ni tadi dah ni. Imam ni dah bangun rakaat kedua. Sujud kedua, bangun rakaat kedua, dia masih lagi tak habis baca Fatihah. Atau imam sudah berada di tasyahud akhir. Imam dah rukuk kedua, dia tengah baca Fatihah. Imam dah sujud kedua, imam bangun tahyah akhir, dia masih lagi tak baca Fatihah. Tak habis. Ni kira ni. Atau imam sudah berada di tasyahud. Tasyahud ni tahiyat. Tasyahud ni maknanya tahiyat akhir, sedangkan masih lagi berada di qiyam pertama. Dia masih lagi berdiri ya. Berdiri. Dan Fatihahnya belum selesai, hukum makmum demikian ialah batal sembahyang dia kecuali dia membuat dua pilihan. Yang tak batal macam mana? Dua pilihan segera. Semasa imam dah berpindah ke rukun yang keempat. Apa pilihan ni? Bila imam nak pindah ke nak bangun aja tahiyat akhir. Imam tu nak bangun ke rakaat kedua. Itu rukun keempat. Dia kena buat pilihan. Pertama, makmum berkenaan dikenaki meninggalkan baca Fatihahnya dan terus melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Dan ia tambah satu rakaat selepas salam. Itu yang saya cakap tadi. Makmum hendaklah mendapatkan imam. Itu perkataan kitab lah. Kalau dia tak dapat imam, dia buat bodoh je, dia habiskan Fatihah, apa jadi? Batallah sembahyang dia sebab dia mesti segera berhentikan Fatihah, pergi dapatkan imam. Satu, pilihan pertama dia kena buat. Atau kedua, mufarakah. Mufarakah ni apa? Niat keluar daripada jemaah, bukan sembahyang. Farak. Kan ada dalam nikah kahwin kan ada hukum farak. Tadi boleh farakkan perkahwinan, pisahkan. Farak ni pisahkan. Memisahkan diri dari ikut imam. Macam mana? Niat je lah, aku tak nak ikut imam. Dah. Tak payah kata sahaja aku sembahyang maghrib dan membatalkan menjadi makmum. Tak payahlah. Niat je, aku bukan makmum dah. Niat je, aku tak bunuh imam dah. Cukup lah tu. Kenapa apa? Mufarakah dari imam. Kemudian dia boleh teruskan bacaan dia buatlah seorang diri hingga selesai. Dia nak eloknya apa? Elok janganlah mufarakah. Rugilah keluar jemaah. Betul tak? Eloknya pergilah dapatkan imam tu. Imam tu bangun rakaat kedua. Berdiri. Kenapa? Imam berdiri rakaat kedua. Imam tu tahiyat awal. Terus pergi turun tahiyat awal. Segera. Berhenti segera. Imam tu bangunnya berhenti segera. Jika makmum berkenaan gagal membuat pilihan, segera. Kenapa gagal buat pilihan? Dia tak tahu dia kena buat pilihan. Dia ingatkan aku belum habis baca, aku baca lah. Lantak kau cepat, kau pasal, mana aku tahu. Aku yang aku tahu, Fatihah ni rukun yang wajib dibaca. Wah, dia kata. Aku tak belajar. Wajib ni bersyarat. Wajib pada jemaah Fatihah tak wajib. Bersyarat. Kalau dia ada keadaan muafiq, kalau macam ni, tak payah baca dah, tinggalkan. Bersyarat. Jika makmum berkenaan gagal membuat pilihan segera, nak fikir dulu, aku ni macam mana ni? Makmum ke muafiq ke? Fikir, makmum ke muafiq? Makmum ke munafik? Munafik pula. Mana ada munafik? Muafiq. Mabuk ke munafik? Oh mabuk, aku mabuk. Tak mabuk, aku tak belajar. Tak belajar dia memang kau mabuk. Jika gagal berpilih segera,
sebelum imam sampai kepada rukun keempat iaitu qiyam yang kedua atau tahiyat akhir, maka batallah sembahyang makmum itu dengan sampai imam ke rukun keempat sedangkan dia masih di rukun yang pertama. Imam ni bangun sujud kedua, dia tengah baca Fatihah. Imam ni bangun, waktu imam tu bangun, dia kena terus duduk tahiyat awal. Kalau imam tu dah duduk tahiyat awal, dia dah duduk, dia masih lagi suratul Ladhi'ah, patah mayang. Apa? Dia tidak segera kepada mendapatkan imam. Itu. Batal makmum dengan sampai imam ke rukun keempat. Sedangkan dia masih berada rukun pertama. Tetapi tidak mengapa jika sama-sama berpindah berselisih. Berselisih tau. Berselisih. Imam sujud kedua. Imam nak bangun pergi tahiyat awal. Dia tengah baca Fatihah. Imam bangun, dia turun. Maknanya berselisih. Berselisih, begitu lah. Imam rukuk, imam dia duduk yang tahiyat awal, dia bangun, dia berselisih. Pap. Tak apa. Tak apa. Berselisih. Iaitu makmum sedang berpindah kepada rukun manakala imam sedang pindah pada qiyam kedua atau berpindah kepada tahiyat akhir. Okey. Oh bukan ni, bukan fikir ni. Makmum berpindah pada rukuk manakala imam sedang berpindah kepada qiyam kedua. Okey maaf. Ini bukan ni kira apa ni? Kira bersisih apa ni? Bersisih imam ni bangun rakaat keempat. Imam dia bangun tapi belum sempat duduk rakaat keempat. Duduk tahiyat awal. Saf dia rukuk. Okey, boleh. Dimaafkan juga kenapa? Kerana berselisih. Faham tak berselisih ni? Saya baca Fatihah, imam rukuk baca Fatihah, imam iktidal baca Fatihah, imam sujud baca Fatihah, imam bangun duduk terus sujud baca Fatihah, imam sujud lagi saya Fatihah. Imam nak bangun tahiyat awal atau imam nak bangun rakaat kedua. Imam bangun belum sampai tahiyat awal, dia on the way, saya on the way rukuk. Itu nama dia apa? Berselisih, maka dia kata boleh. Tidak mengapa. Tapi kalau imam dah duduk tahiyat awal. Saya masih lagi tak gerak. Ini tak boleh lah. Jadi saya kena gerak. Gerak pergi mana? Gerak pergi sini. Gerak pergi sini. Segera. Kalau waladhdallin amin, imam bangun pun kita pun turun. Rukuk. Jadi bersisih. Ini bersisih. Boleh. Tapi kalau kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia pak. Kita kena cepat. Tinggalkan Fatihah. Kalau dia meneruskan Fatihah, batal sembahyang dia. Okey. Tapi muafiq ni kalau macam ni jarang berlaku lah. Jarang orang baca Fatihah sampai lama tau. 3 rukun panjang ni 1.5 minit tau. Lama lah kan. Jarang berlaku lah. Jarang berlaku, tapi boleh berlaku. Masalah makmum yang munafik. Ulama' telah menjelaskan bahawa hukum orang munafik ini ada beberapa masalah sambung. Nanti kita singgung masalah pula. Masalah tu. Okay, insyaAllah kita sambung.